رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله كل نعمة من الله ما شاء الله الخير كله بيد الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala di malam yang penuh rahmat dan barakah ini masih lagi diberi peluang pada kita untuk sama-sama hadir dalam rumah Allah ini. Sama-sama kita tunaikan solat maghrib dan seterusnya sama-sama kita duduk dalam majlis ilmu, mencari dan mengisi dada kita dengan ilmu-ilmu agama. Kita mohon dan kita harapkan daripada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan segala amal perbuatan kita ini sebagai ibadah yang akan mendapatkan ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Jadi pada malam ni insya-Allah kita akan teruskan lagi pengajian kita menggunakan kitab Riyadhus Shalihin, taman orang-orang yang baik, supaya menjadi petunjuk pedoman kepada kita untuk mencapai redha Allah Subhanahu wa taala. Dan pada malam ni insya-Allah kita akan sambung pada hadis yang ke-135, masih lagi di dalam tajuk bab menerangkan banyaknya jalan-jalan kebaikan. Nak buat benda baik, nak buat benda elok ni cukup banyak. Tunggu mau tak mau saja. Nak tak nak saja. Jadi Nabi bagi tahu kepada kita, Allah Taala tunjuk kepada kita nak buat baik ini sebenarnya cukup mudah. Cukup banyak. Lorong-lorong jalan-jalan dia tu cukup banyak. Cuma tunggu atas kita saja sama ada mau ataupun tidak. Nak buat ke tak mau, tu atas kita. Jadi terpulang kepada kita. Dah dibentangkan kepada kita, dah diberi peluang kepada kita. Benda yang utama sekali bila mana kita dilahirkan ke dunia ni, itu adalah peluang yang besar untuk kita capai redha Allah Ta'ala. Bila mana kita dah dilahirkan, kita dizahirkan, diwujudkan di atas muka bumi ini, peluang untuk masuk syurga tu cerah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala dah beri dah kepada kita. Jadi tunggu kita nak ambil tak ambil saja peluang yang ada ni. Jadi dalam hadis yang akan diterangkan lagi dalam bab menerangkan berkenaan dengan jalan-jalan kebaikan ni, dia akan bagi panduan kepada kita, contoh kepada kita supaya kita melakukan perkara-perkara yang baik, rangsangan supaya kita ni sentiasa menjadi orang yang baik. InsyaAllah pada malam ni kita akan sambung pada hadis yang ke-135, hadis yang umum, hadis yang berikan kepada kita benda hak elok tu semua tu adalah perkara yang baik dan juga dikira sebagai ibadah, dan benda itulah yang nak dicari-carikan sangat oleh orang-orang yang bila mana dah mati masuk dalam kubur minta ke Allah Ta'ala nak buat benda ni. Nah, hadis yang ke-135 yang akan menceritakan kepada kita berkenaan dengan sedekah. An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu ma'rufin sadaqah, rawahu al-Bukhari wa rawahu Muslim min riwayat Huzaifah radhiyallahu anhu. Yang berarti daripada Jabir radhiyallahu anhu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tiap-tiap yang baik itu sedekah. Setiap benda yang baik itu semua dikira sedekah. Dan sedekah ni satu-satunya di antara perkara yang diminta oleh orang yang mati masuk dalam kubur, minta supaya dilahirkan ataupun dizahirkan balik, dikembalikan ke dunia ni, nak buat apa? Sedekah. Dalam apa surah Al-Munafiqun ayat yang terakhir, ketika mana Allah Taala menceritakan manusia yang dekat-dekat nak mati. Ketika mana dia selepas mana Allah Taala ceritakan kelebihan supaya bersedekah, ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuhallazina amanu, Allahumma salli bukan ya ayyuhallazina amanu, Allahumma salli ala sayyidina, lupa ayat tu. Tapi ayat tu dia disebut apa? Ila ajalin qarib. Qala rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, tolonglah lewatkan aku. Tolong lanjutkan tempoh masa aku. Bagi sikit aja. Ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Supaya aku ni nak bersedekah dan aku nak jadi orang yang baik. Aku nak jadi orang yang soleh. Aku nak jadi orang yang baik. Seperti mana disebutkan di sini, jalan-jalan kebaikan. Nak jadi orang yang soleh dan antaranya lagi nak bersedekah. Jadi nak bersedekah tu macam mana? Sedekah dalam hadis ni sebut secara umum, kullu ma'ruf. Setiap benda yang baik, setiap benda yang elok adalah dikira sedekah. Jadi sementara kita hidup di dunia ni, sebelum kita habis nyawa,
sebelum kita dimasuk ke dalam kubur, maka masa inilah untuk kita rebut peluang untuk bersedekah sebanyak-banyaknya. Nak bersedekah macam mana? Buat benda yang baik. Buat benda yang baik, yang tu dikira sedekah. Kullu ma'ruf. Setiap benda yang baik. Maksud kata ma'ruf ni apa dia? Kullu ma yuf'alu min a'malil khairi wal birri. Setiap perkara yang kita lakukan yang membawa kepada kebaikan dan juga kebajikan. Kita tolong orang lain sehingga kan tolong kawan angkat barang naik atas kenderaan. Macam mana kita dah baca hadis sebelum ni. Juga sebahagian daripada sedekah. Kita berjumpa dengan kawan lain dengan muka yang ceria. Walau antalqa akhaka biwajhin talq. Walaupun kamu hanya bertemu dengan sahabat kamu dalam keadaan muka ceria, seronok, gembira, memasukkan kegembiraan kepada sahabat kita, kawan kita yang lain, juga sebahagian daripada sedekah. Allah, mudah sangat, senang sangat nak buat benda baik ni. Tu kata terpulang kepada kita nak buat atau buat saja. Dan tu senyum je pun bukannya susah. Senyum je pun. Zaman lah ni orang duk buat kempen. Senyum. Senyum tu sedekah. Senyum kepada kawan kamu adalah sedekah. Berjumpa dengan orang lain waktu pagi. Assalamualaikum, Pak Habang. Tanya khabar tu pun sebahagian daripada sedekah. Memasukkan kegembiraan ke dalam hati sahabat kita yang lain. Mas mayang di sini, Pak Habang. Tanya macam tu saja. Sedekah. Macam mana boleh jadi sedekah ni? Bila mana dia merasakan dia diambil perhatian oleh orang lain. Tu katakan sedekah tu. Cuba tengok, mungkin sebahagian kita pernah timpa resah, gelisah. Tiba-tiba ada kawan main. Kan berapa hanya tanya khabar je. Assalamualaikum, Pak Habang, macam mana hari ni? Allah, kita berasa macam tak tahu nak cerita betapa gembira, betapa seronok. Hanya tanya macam tu je pun. Pak Habang ni, macam mana ni? Okey kah ni? Okey. Tanya macam tu je. Kita pun tak tahu dia ni, tahu ke tak tahu kita ni ada masalah. Kita pernah tak jumpa hari ni. Macam mana? Okey. Okey kah hari ni? Tak ada masalah apa? Tengok muka com je pun. Padahal kita duduk senyum dah. Tapi senyum dalam keadaan kelak. Orang kata senyum kelak. Tapi kawan main tanya, nampak muka tak apa ceria ni, ada masalah apa? Allah, kita ni berterima kasih dalam hati ni. Terima kasih cukup banyak dah. Ada orang yang cakna dengan keadaan kita. Kurang sikit hari ni. Tak tahulah sebab apa. Atau pagi ni macam ni. Hang lah orang yang pertama. Hanya main tanya je pun. Belum tentu kata masalah tu selesai. Tapi bebanan yang kita tanggung ketika mana orang lain ambil perhatian kepada kita ni, terasa kurang dah. Hak tadi duk beban besar tadi hanya kerana satu soalan, apa khabar, apa cerita hari ni, macam mana hari ni. Tu tanya waktu pagi, kita tanya sabahul khair, selamat pagi. Yang tu pun salah satu daripada cara kita melakukan kebaikan. Yang tu juga dikira sebagai sedekah. Bukan susah pun, simple saja, senang saja. Dalam hadis dia sebut kata buang duri di tengah jalan juga sebahagian daripada sedekah dan sebahagian daripada kesempurnaan iman. Jadi kebaikan ni juga dikira ketika mana kita bertemu dengan sahabat kita dalam keadaan muka kita senyum. Jadi lakukanlah kebaikan. Buatlah benda yang baik. Tak boleh buat baik, jangan buat benda yang jahat. Itu pun sebahagian daripada kebaikan. Sebahagian daripada sedekah. Kalau kita tak boleh melakukan kebajikan, tak boleh mengembirakan orang lain, tahan orang lain daripada kejahatan kita. Tahan orang lain daripada kutukan kita. Tahan orang lain daripada terkena kesaliman kita. Sebahagian daripada sedekah. Itu pun kalau kita tak boleh bagi kebaikan lah. Juga kebaikan dikira bila mana kita tahan diri kita daripada buat penayang kepada orang lain. Buat zalim kepada orang lain. Ni rasa macam tak sedar hati. Bahasa kata lagi dia ni berasa hati. Kalau aku cakap macam ni, kalau aku berjumpa dengan dia muka com, dia pun berasa macam tak selesa. Dia pun tak duduk, tak senang. Sebab apa nak bersembang aku jadi. Kita tahan. Cuba senyum. Senyum dalam keadaan kelak. Macam itulah. Senyum dalam keadaan terpaksa. Yang tu pun sebahagian daripada sedekah. Dan dia pula bagi pula sedekah kepada kita dengan cara bertanya khabar. Allah, betapa cantiknya agama Islam. Betapa indahnya agama Islam bila mana dia membentuk kepribadian Muslim itu macam mana. Dia bagi rangsangan kepada kita. Dia bagi dorongan kepada kita supaya hidup dalam keadaan harmoni. Alangkah baiknya kalau kata orang Islam memahami benda ni dan juga mengamalkan perkara-perkara ni dalam kehidupan. InsyaAllah tak akan jadi masalah. Tak akan jadi porak-poranda, tak akan jadi huru-hara. Semua kita hidup dalam keadaan damai. Ketika mana kita menuntut hak sekali pun, kita rahim dengan orang yang meminta hak dia. Itu ketika mana dalam bab jual beli. Nabi pernah sebut, rahimallahu mra'an. Allah Ta'ala merahmati seorang samhan iza qtada. Dia bertoleransi, mudah untuk buat urusan ketika mana dia meminta diadili supaya diberikan hak dia. Samhan iza ba'a, samhan iza syara.
mudah senang buat kira ketika mana dia membeli dan mudah buat kira ketika mana dia menjual. Alah tak apa, lebih kurang je. Sekupang je pun. Ni pulun tunggu sekupang kawan tu nak pergi pecah. RM5, 9 kupang. Nak bagi balik sekupang. Sanggup tunggu kawan tu pi tukar duit. Sebab dia tak ada duit shilling. Sekupang je pun. Kita pula sanggup tunggu. Tak apalah. Sekupang je pun. Beli barang RM9. Kita ada RM10. Dia tu nak cari RM1 payah. Agak-agak benda apa RM1 lagi nak tambah. Nak bagi cukup RM10. Mudah. Malahan terkadang tu cuba buat tengok. Saya duk, alhamdulillah lah. Kita duk buat macam tu. Mudah, orang pun senang bermuamalah dengan kita. Harga RM59. RM59, RM1 lagi. Di sini RM1 ni buat macam mana? Tak payah nak cari RM1 ni. Benda apa nak boleh bagi ya? Tak apa, halal tak apa. Dia bagi lebih lagi pula. Sekarang tu dia bagi lebih. Beli sayur. Sayur tu harga RM19. Ni berapa? RM19 lah. Tak apa, RM1 tu. Apa nak boleh bos RM1? Kan nanti dia bos lebih lagi pula. Kira-kira beli, ni cara macam ni RM25. Kan nanti RM30. Disebabkan kita beli barang RM19, kita hanya bayar RM1 lebih, dia bagi balik sampai RM25. Orang mudah. Hak tu pun sebahagian daripada sedekah. Cuba kita amalkan. Tak kira lah siapa orang yang kita beli itu daripada kedai mana, mudahkan ketika mana jual beli, sebahagian daripada sedekah. Itu memang sedekah dah. Ni niat saya niat sedekah ni, tak payahlah dia buat. Tak apa, saya sedekah balik. Saya pakat-pakat sedekah. Allah cantik sungguh agama Islam ni. Bila mana kita sesama Islam mengamalkan apa yang disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat Nabi kata, kullu ma'rufin sadaqah. Setiap perkara yang baik itu adalah sedekah. Allah cantik sangat. Nak bersedekah, sambil kita beli, kita bersedekah, pahala tu kita dapat, juga kebaikan pun di dunia pun Allah Ta'ala bagi dah. Allah Ta'ala dah tunjuk dah kepada kita bila mana kita mudah di dalam bab jual beli. Rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, wa rawahu Muslim min riwayat Huzaifah radhiyallahu anhu, diceritakan juga oleh Muslim daripada riwayat Huzaifah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi Huzaifah ibn Yaman, seorang sahabat yang banyak menyimpan rahsia Nabi. Juga dia meriwayatkan hadis ini. Dan dia ni terkenal lah dengan hadis-hadis yang banyak rahsia daripada Nabi. Dia simpan tinggalkan hadis yang menceritakan berkenaan dengan akhir zaman. Juga banyak diceritakan oleh Huzaifah ibn Yaman. Rahsia-rahsianya apa yang akan terjadi banyak diriwayatkan oleh Huzaifah ibn Yaman ataupun Huzaifah bin Usaid. Menceritakan berkenaan dengan hal perihal akhir zaman. Pengajaran daripada hadis. Setiap perkara yang baik yang dilakukan oleh seorang itu akan mendapat pahala. Kalau kita tak dapat ganjaran balik, tak dapat balasan balik, macam mana jual beli barang tadi, 19 tu RM1 kita halal, kita tak dapat balik pun sebenarnya. Tapi korang kita akan dapat pahala. Ingat macam tu. Ni kita niat sedekah. Tak apalah, sedekah lah. Senang sangat nak buat benda baik. Pahala free-free je kita dapat ketika mana kita niat untuk buat amal kebajikan. Dan yang kedua, apa sahaja perkara yang baik yang dilakukan oleh seorang akan diberi pahala. Oleh sebab itu, berusahalah melakukan kebaikan sepanjang hidup kita. Fikir tengok, ni benda yang elok ni, benda yang bagus. Ya, kita dahulukan. Malahan kita berlumba-lumba. Fastabiqul khairat. Berlumba-lumba dalam mencari kebajikan. Berlumba-lumba membuat kebaikan. Kita nak buat. Tak apa, bagi saya pula peluang ni. Saya pula nak buat macam ni. Orang akan respect, orang menghormati kita. Tak apalah, dia buat banyak dah bagi peluang. Pakat berlumba. Allah cantik sungguh. Kalau kata orang pakat berlumba-lumba buat kebaikan macam ni, saya tak ada orang susah. Tak ada orang miskin. Tak ada orang yang payah dalam kehidupan. Dan siang tadi pun, tadi ada terima mesej daripada wallahu alam, kita pun tak kenal, dia pun dapat nombor ni, tak tahulah daripada mana WhatsApp masuk. Ni Ustaz Shan, minta maaf ni, saya ni susah sikit ni. Saya ni tak makan banyak hari dah ni. Nak minta sikit bagi sumbangan. Kita pun tengok kesian ni, kita pun kesian lah tengok orang tak boleh makan. Zaman lah ni masih ada lagi orang yang tak dapat makan. Duk berasa macam, rasa macam tak masuk akal pada saya lah. Dengan masjid, kita duk kempen bagi sedekah, bagi bantuan, bagi makanan. Tiba-tiba ada lagi orang yang tak boleh makan. Kita pun fikir macam mana nak hantar bantuan. Tapi dalam masa yang sama, hati kecil berbisik juga. Betul ke tak betul, zaman lah ni menipu ramai. Tu pun ada, scammer ni pun banyak. Kita pun macam mana nak buat ni. Tanya dia, ingatkan orang Kok Kupang. Biasanya hak orang Kok Kupang lah duduk ni. Okey, tak apa. Kalau kata Kok Kupang, kita ingat orang Kupang. Sagi asak Zohor lagi jumpa di masjid. Saya masjid, kita jumpa di masjid. Tak apa, sagi saya bagi bantuan. Saya duduk jauh ni. Masjid Kupang tak mana ni. Dia tak tahu Kupang.
Lepas tu kita pun tanya dia, alamat duduk tang mana? Saya duduk di Bayan Lepah. Duduk Bayan Lepah. Penang. Dia kan kok Penang pun ada lagi orang susah. Berat ni. Patutnya antara negeri yang kaya tak ada lah orang susah macam ni. Tapi ada. Tapi kita kata apa? Bagi alamat tengok tang mana? Duduk semayang tang mana? Dia kata duduk semayang sekitar Bayan Baru. Tak apalah duduk itu kita pun ada sepupu di sana. Hantar mesej kat dia. Yang pergi tengok dia ni siapa dia ni? Betul kalau dia susah, kita pakai tolong lah. InsyaAllah kita pakai bantu takat mana boleh. Tak boleh bagi banyak, kurang-kurang sikit. Bagi juga. Kurang-kurangnya beli beras. Takkan tak boleh kot. Beli beras kampik. Itulah sepupu kita pula. Memang duduk berniaga di sana. Mesej ke dia. Pergi tengok Ustaz ni. Tolong Ustaz. Kalau kata paling kurang boleh hantar sekampik beras. Dia kata tak ada makanan. Betul kata betul kata. Ambil ni telefon dia. Dia pun siap juga. Kita pun check juga kat telefon. Memang tulis betul. Nama dia peminta makanan. Nama dia tu. Orang register nama tu. Wallahu alam. Skema kan betul ke tak betul. Tak pasti. Yang penting. Kalau kata dia memang memerlukan makanan. Tak sepatutnya lah kita biarkan. Dengar kata duduk di Bayan Baru. Ni kalau kata siapa yang tunjuk video ni. Boleh duduk tengok. Pilah cari kau tengok ke sana. Betul ke orang duduk Bayan Baru ni. Masih ada lagi orang yang susah. Masih ada lagi orang yang payah nak makan. Anak beranak terbiar. Dia sebut kata dia susah. Tapi jangan pula sampai nak senang lenang tu pun ada juga sebahagian daripada manusia yang tamak ni lah. Kalau kita boleh istilahkan dengan tamak. Makanan banyak dah. Di rumah tu berkapuk beras ni sampai naik bubuk. Tu tak sepatutnya lah. Tak, nak minta tak ada masalah. Boleh je. Tapi dalam agama meminta ni kurang. Dia punya pahalanya. Lebih baik kita pergi cari. La'an yahtatiba ahadukum. Nabi sebut macam tu. Seorang kamu ambil tali, ambil kapak, masuk dalam hutan, cari kayu api, berkah mai jual, lebih baik daripada dia meminta-minta, sama ada diberi ataupun tidak. Tu kalau dalam konsep dalam Islam, meminta ni tak berapa elok. Tapi kalau minta, kemungkinan lah. Dia minta ni disebabkan terlalu susah. Sanggup jatuhkan air muka dia. Minta juga. Tak apalah, kita layan lah. Tapi jangan sampai skema lah. Sampai muhung. Bila tengok kata dia bubuh nombor akaun, bubuh dalam ni tak banyak sikit pun tak apa. Ni payah sikit kita. Apa kita takut muhung. Kalau betul dia susah tak apa. Ni sebab bila ada dalam hati ni berasa tamak, tak cukup dengan apa yang ada, tu penyakit dunia, penyakit cintakan dunia, hubbud dunia, sukakan dunia. Jadi benda ni kita nak elakkanlah. Selain daripada kita pun tak mau kena tipu. Seeloknya kalau kata boleh pergi bagi bahan tu, itu lagi cantik lah. Kita tak tahu, tak mau supaya benda ni, bab skema, bab pembohongan ni berlaku. Jadi anda pun minta alamat ke dia, okey tak apa, insyaAllah. Kalau kata saya tak pergi pun, adalah yang orang tolong sampaikan. Di masjid tang mana ni? Tak rasa macam tak rasa selesa ni bila mana masjid tak ambil peranan bantu orang yang susah. Lepas masjid lagi lah, tambah pula duk kuliah. Sah dah hadis ni duk baca ni. Kullu ma'rufin sadaqah. Setiap perkara yang baik tu adalah sedekah. Tiba-tiba masjid tak amalkan benda ni, macam tak kena. Boleh dikatakan setiap masjid di Malaysia ni pasti ada tabung bantuan, tabung untuk pertolongan orang-orang susah, orang miskin, hak mana tak ada makan, boleh bagi almari makanan. Pasti ada dah, setiap masjid ada. Tiba-tiba ada lagi rakyat Malaysia yang masih tak dapat makanan ni. Duk nampak macam tak apa nak kena. Jadi kita, siapa yang duduk belah sana ataupun ada adik-beradik belah sana, cubalah cari tengok kalau ada orang susah ni, tolong bagi tahu, insya-Allah kita akan sampaikan. Anda duk terlibat dengan NGO yang duk bagi bantuan. Boleh katakan orang miskin yang ada di Malaysia ni tak ada sampai ke tahap kata tak ada makan. Duk tengok-tengoklah. Kata beras tak ada, lauk tak ada, tak boleh makan, dapur tak berasak. Duk rasa tak sampai tara tu kot. Pasti masjid ataupun badan-badan NGO bantuan ni akan sampai bagi bantuan. Tapi kalau kata ada betul orang macam ni, tak sepatutnya lah kita kena ambil tindakan supaya bela orang yang susah ni, supaya mereka ni dapat makan. Itu hadis yang ke-135 memberi rangsangan kepada kita, buatlah kebaikan sebanyak mungkin dan cabang-cabang kebaikan tu banyak dan semua tu dikira sebagai sedekah. Sedekah ni antara perkara yang diminta, dipohon oleh orang yang mati, orang yang dekat nak mati, supaya dilewatkan masa mati dia tu kerana apa? Nak bersedekah dan nak jadi orang yang baik. Masa kita hidup, rebutlah peluang ni. Sedekahlah banyak mana kita boleh. Tak boleh sekupang, bagilah. Bagi takat mana yang boleh lah. Bagi RM1 ke RM10. Tapi lah ni RM10 pun rasa tak besar mana kot. Duk pergi minum lah. Di kopi pun RM10.
Kopi pun RM10. Dulu ni kopi RM1, RM1.50. Lah ni kopi RM10. Kopi mana ni? Memang banyak dah kok baling tu. Ada jual dah kopi. Bila dia sebut kata kopi apa? Rasa kayangan harga kampung. Dia buat macam tu. Rasa kayangan harga kampung. Kita pun tengok, rasa kayangan harga kampung. Kita pun berhentilah. Rasa kayangan tu insyaAllah lah kot. Tengok nampak gaya dia buat tu. Dia bancuh tu cantik dah. Tapi kita tanyalah kampung mana? Kalau kampung baru sakit juga. Kampung baru. No, KL no kampung baru. Juga kampung juga lah. Tapi kampung baru. Harga macam mana? Ada murah je Ustaz. Banyak mana? RM7. Duk kata lah. Dia kurang macam tu lah. RM7 biasalah. Tak apalah. Tapi memang dia buat betul-betul sedap. Memang tak apa. Lah ni orang boleh buat. Kedai tu sewa kedai buat jual kopi je. Dulu ni 20 tahun lepas payah lah nak jumpa. Tapi lah ni boleh. Tak apalah. Kopi pun harga RM10. Takkanlah kita nak sedekah buah ke masjid masih lagi dengan RM1. Kita dengan gaji pun dah bertambah. Rezeki pun dah bertambah. Bagilah sebanyaknya. InsyaAllah apa yang kita infakkan, apa yang kita sedekahkan, terutama wang harta, Allah Ta'ala akan ganti balik kepada kita insyaAllah. Kemudian hadis yang seterusnya. Wa anhu qala, juga daripada Jabir radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma min muslimin yaghrisu gharsan illa kana ma ukila minhu lahu sadaqah wa ma suriqa minhu lahu sadaqah wa la yazra'u wa la yarza'uhu ahadun illa kana lahu sadaqah, rawahu Muslim. Wa fi riwayatin lahu la yaghrisul muslimu gharsan fayakulu minhu insanun wala dabatun wala tayrun illa kana lahu sadaqah ila yaumil qiyamah. Wa fi riwayatin lahu la yaghrisu muslimun gharsan wa la yazra'u zar'an fayakula minhu insanun wala dabatun wala syai'un illa kana lahu sadaqah. Wa rawayahu jami'an min riwayati Anas radhiyallahu anhu. Yang bermaksud daripada Jabir radhiyallahu anhu katanya, juga daripada Jabir menyebutkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seseorang muslim menanam sesuatu tanaman melainkan apa yang dimakan daripada hasil tanaman itu menjadi sedekah baginya. Ini hadis yang memberi rangsangan kepada kita supaya tanamlah benih tumbuhan ni biar pokok menghijau, biar alam sekitar ni menghijau. Dan dalam hadis juga menyarankan kepada kita jaga alam sekitar. Jangan senang nak tebang pokok yang dah tumbuh, jangan hilangkan warna hijau. Sebenarnya warna hijau ni banyak memberi manfaat kepada kita. Di sudut sains pun bila mana oksigen dilepaskan, kita guna karbon yang kita lepaskan tu diambil oleh pokok, kemudian dilepaskan oksigen untuk kita boleh menapah cantik, rasa nyaman. Ini sebahagian daripada tuntutan kepada kita. Hadis ni menceritakan supaya kita jaga alam sekitar. Jangan duk tebang pokok banyak sangat. Bila mana duk tebang pokok banyak sangat, jadi macam-macam. Banjir lah, apalah. Walaupun orang kata, ini bukan sebab tebang pokok. Yalah, hak tu pada mereka. Tapi yang pastinya duk jadi, bila mana tak ada pokok-pokok besar, tak ada tempat tadahan hujan, akhirnya apa terjadi? Banjir. Tenggelam habis rumah-rumah. Macam mana jadi di Ibuir. Ibuir tu bila kata di atas sana air bukan disebabkan tebang pokok. Wallahualam, kita tak pastilah punca dia kok mana. Tapi di sudut sainsnya beritahu bila mana tempat tinggi ni tebang pokok, tak ada tempat simpan ayak, akhirnya ayak tu akan lepas turun habis semua. Cepat kering, tak ada tadahan. Dulu ni bukan ada empangan pun, tapi ayak tu sentiasa ada pula bila mana ada pokok-pokok. Tapi bila tak ada pokok, ayak pun tak ada di atas tu, habis dia tolak turun habis semua. Bila dah turun laju macam tu, berlakulah banjir. Itu pada pemikiran kita lah, cara kita. Tapi di sudut agama dia ada bacaan lain pula. Musibah-musibah yang berlaku ni, sebenarnya di sudut agama, dia ada bacaan dia tersendiri. Mai banjir yang besar, mai penyakit yang tak pernah ada ubat, mai harga-harga barang ni, dia ada punca dia. Dan di antaranya ada hadis menyebutkan, bila mana berlakunya, berleluasannya zina, maka Allah Ta'ala akan hantar penyakit yang tak pernah berlaku, tak pernah terkena kepada umat terdahulu dan tak ada ubat. Ini bila mana berleluasannya zina. Itu di antaranya. Ada hadis tu, dia ada cerita lagi yang lain. Bila mana mai kemarau yang panjang, banjir yang besar, dia ada punca dia. Pada sains, pada kajian manusia, dia ada punca kot lain. Penyakit ni kerana apa? Darah kelawak lah, apa COVID ni menyerang paru-paru manusia. Hak tu pada dapatan kita, kajian kita. Tapi di sisi agama dia ada bacaan kot lain. Ni hampa tak jaga ni, bab perzinaan. Bebas pergaulan yang bebas ikut suka, keturunan pun tak tahu kot mana. Nabi kata akan timbul penyakit yang tak pernah timbul sebelum ni.
Itu pada bacaan agama kita. Sama juga dengan bencana alam apa semua ni akan berlaku bila mana ada musibah-musibah ataupun musibah yang berlaku disebabkan dosa-dosa anak Adam itu sendiri. Supaya apa? Kita cepat sedar. Tapi walau bagaimanapun hadis ini akan menceritakan kepada kita supaya tanamlah pokok takat mana yang kita boleh. Bila mana pokok tadi memberi hasil apa tadi, pokok-pokok yang ada buah. Pokok tak ada buah pun ada hasil juga, korang boleh berteduh. Boleh simpan air. Tapi kalau ada buah, yang tu lagi cantik. Ini maksud daripada hadis yang kita bacakan pada malam ini. Tidaklah seorang Muslim menanam suatu tanaman, melainkan apa yang dimakan daripada hasil tanaman itu menjadi sedekah baginya. Maksudnya, tanaman yang ada hasil, yang ada boleh dimakan. Apatah lagi pula kalau ada buah-buahan, yang tu lagi cantik lah. Yang lebih tepat dengan apa yang dimasukkan dalam hadis ini. Tanaman yang ada hasil, yang boleh dimakan. Apa yang dicuri daripada tanaman itu menjadi sedekah baginya. Maksud kata dicuri ni macam mana? Kalau kata orang balas sekali pun. Kita tanam pokok mutan. Dia berkata tak nak pokok mutan, buat apa mutan? Budak sekolah. Memang tak ada makan budak sekolah duduk sabu. Mereka balik sekolah je, mereka terbih, ambil ke mereka. Tak apa, dapat sedekah juga. Jangan duduk marah. Mereka nak makan, biar api lah. Jangan duduk kedekut dengan orang. Ni tanam pokok buah tak bagi, siap pagar lagi, bubuh karan lagi pula. Buah karan lagi, tak mau bagi orang curi. Sampai ke peringkat macam tu. Kalau kata sampai ke peringkat macam tu, tak ada berkat. Patutnya biarlah kalau orang nak makan. Yang nak ambil pun siapa sangat. Lainlah kalau kata perosak tanaman, tu kita nak kena halang lah. Sebab apa? Tanam saya pokok tu tak ada nak tumbuh lagi. Main seronok habis dah. Tu kena halang lah supaya tanaman kita tak rosak. Nak bagi keluar buah. Tapi kalau sekadar kata orang nak makan, ambil lah. Jangan duk kedekut. Kalau kedekut sangat, Allah Ta'ala akan tarik nikmat tadi. Ni sampai bubuh pagar, buah, rawat. Tak mau bagi apa orang masuk curi. Kalau mereka nak curi, takat mana sangat. Mereka nak balas, takat mana sangat. Kalau kita tanam banyak-banyak, kita pula niat sedekah. Ada orang lalu ni, ambil ni. Anak-anak buah, ambil. Cuma jangan duk berdengki dengan pokok. Kalau dah ambil buah tu, janganlah duk pergi tebang kok dannya pokok-pokok ni. Terutamanya tanam pokok pisang. Pantang duduk dekat perenggan, buah tu memang tak ada makan. Memang sapu korang. Tak apalah orang nak ambil nak makan. Jangan duk benaya je. Orang ambil makan, niat kata sedekah. Tu pun maksud juga di sini dia kata apa di sini? Tanaman melainkan apa yang dimakan daripada hasil tanaman itu menjadi sedekah baginya. Apa yang dicuri daripada tanaman itu menjadi sedekah baginya. Dicuri sekali pun niat kata sedekah, insya-Allah dapat pahala tu. Niat kata kita tanam ni habuan nak bagi orang senang, boleh duduk makan, tak ada lapar, tak ada kebulung, ambillah makan, tak ada masalah apa. Yang pentingnya kita niat tanam kita untuk dapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ni dia tanam mahai musangking lah, duri hitam, dia lagi jenis mahai-mahai. Lepas tu pula tak pernah duduk bagi ikut jiran-jiran ni. Tak ada berkat dalam kehidupan dia. Patutnya bila mana buah yang keluar tu, sedekah tu. Orang tua-tua dulu. Kalau kata ditanam pokok ni, buat keluar hasil yang elok tu, bagi ikut jiran-jiran. Barulah jiran-jiran ni akan berasa simpati ataupun berasa, diberi perhatian oleh kita ni. Tu yang sepatutnya, ni dia buat kedekut dengan jiran. Mampu happy, orang nak curi bukan pokok aku. Dia ambil kat dia, kedekut sangat, berkira apa? Aku nak rasa sikit pun tak boleh. Dia buah banyak nu duk tayang je. Sedap. Pergi makan kenduri duk cerita kata buah dia sedap. Nak kata huluk dak pun. Nak kata bagi merasa jiran-jiran dak pun tak bagi. Duk cerita kata sedap. Duri hitam yang kena try, Apa aku tak mahal. Aku jiran-jiran aku jual murah. Jual juga. Allahu Akbar. Lah dia apa akan jadi? Dia pergi ke dia. Apa pagar nak rabit ke? Orang nak masuk curi ke? Berkira dengan jiran-jiran ni. Patut jiran-jiran ni pergi free je. Jangan duk kira. Allah kira apa sangat ambil lah. Dengan ni, minta lah. Supaya tak nama kata curi. Ambil itu dengan cara izin. Ni derian ni. Lagi cantik kita bagi. Kita ada buat projek derian bagi dekat jiran-jiran ni. Kebun kita duduk di sana. Keliling tu ada jiran-jiran. Kebun kita tu buah kita menjadi sedekah kat mereka. Ambil pergi mereka. Jangan duduk dekut. Tak boleh. Apa cerita pun saya jual. Jual. Pucuk paku tumbuh liak dalam kebun dia tu pun dia jual. Allahu Akbar. Ni nak main kutip paku sikit ni. Ambil tak apa. Tengoklah dalam secekak tu. Saya jual 5 rupang je. Jual juga. Allahu Akbar. Bagi sudahlah. Buat kebun cili. Buat kebun cabai Melaka. Cabai Melaka mahal lah.
Cabai ni memang mahal, memang di pasaran tinggi permintaan dia. Orang main kata nak cabai sikit. Tak apa, saya jual sikit je. Sebab secekak tu RM1. Jual juga lah, bagi free sudahlah. Kalau kata di kedai, lainlah cerita. Kalau kita dah pack masuk dalam bungkus dah, pergi jual di kedai, tak apalah. Tu jual lah, tak boleh bagi free dah meniaga. Mesti kena ada untung. Ni orang main minta di rumah bagi free je lah. Nak banyak mana, ambil lah. Ambil lah, tak luar, ada pokok banyak lagi. Ambil lah. Jangan duk berkira. Niat juga sedekah. Kalau kata orang curi macam mana? Orang curi sekalipun, niat sedekah, insyaAllah dapat pahala. Seperti mana yang disebutkan dalam hadis ni, apa yang dicuri daripada tanaman itu, menjadi sedekah baginya. Karena kita tanam, orang balas juga dapat pahala. Tapi kalau kata orang tu minta, lagi cantik lah. Masuk kata dicuri di sini, ada juga takwilan daripada dalil falihin, menyebutkan, maksud kata dicuri ni, binatang-binatang yang main ambil, main makan. Jangan duk marah. Marah tupai main ambil sebiji, dua je pun. Marah tak ada dah. Lainlah kalau kata main peruntuh, tu kita tak mau lah. Kera contohnya. Kera pun makan tak banyak mana lah. Tapi kalau kata mula kita buat jerat dekat dia, kita tembak, dia akan main buat benda tak elok. Pengalaman lah. Dia tengok di kampung kita. Bila kata main kera banyak, mereka tembak. Mereka tembak, main lepas pada tu dia yung satu grup tu main peruntuh habis buah. Dia peruntuh habis buah. Wallahualam lah. Mereka duk kata dia ni dendam ke apa. Wallahualam, kita pun tak pasti macam mana cerita dia. Tapi kalau kata kera nak makan, tapi lah yang penting jangan peruntuh buah. Makanlah takat mana. Siap orang kata pesan lagi pula. Ni dalam bab tanaman ni, pesan kepada binatang-binatang ni. Hampa nak makan lah. Tapi janganlah makan semua, taruh-taruh lah sikit. Aku nak makan juga. Memang macam tu cara dia. Saya mula-mula dulu tak tahu benda macam ni. Rupanya dia ada bercakap macam tu. Pergi duduk di padang Cina, jumpalah jiran-jiran ada buat kebun ni. Dia duduk tanam apa semua ni. Kadang tu sampai ke peringkat dia berkata, tak tahu nak buat macam mana. Ada usah bubuh pagang, buat bozing apa semua. Mau kata dia nak masuk. Last sekali, apa yang saya buat orang tua-tua lah, duduk pesan macam mana. Sembang, dia bercakap dengan apa? Dengan hak duduk sondoi ni. Babi hak duduk main sondoi ni lah kali dia bercakap. Apa nak sondoi pun agak-agak lah. Ni kami nak tanam, ni kami nak cari rezeki. Jangan pula, ni duk pergi seru siapa, ni khurafat mana dia buat. Tak. Bukan khurafat, ada benda macam tu. Memang kena macam tu. Dia buat macam tu, pesan lagi elok. Nak abang kata buat baik walaupun dengan binatang. Buat baik dengan ni hak duduk. Kita main tempat dia. Memang tempat dia duduk hidup dah di situ. Tiba-tiba kita main, bubuh racun. Babi khususnya. Pengalaman lah duduk tanya. Orang-orang duduk buat ladang. Duduk tanam pokok getah, sambil-sambil itu dia persulam dengan sayur-sayur ni. Kalau kata dah mula buh racun seekor, dia makan hak nu mati ni. Lepas pada tu, satu ladang tu habis dia bandai semua. Pokok-pokok getah hak tanam tu, dia mik kepok. Buatlah macam mana pun habis semua. Dia serondoi habis, dia makan umbut, habis semua. Orang kata 200 pokok habis semua dia sebut. Kalau kata dia nak sondoi 1 pokok, 2 pokok, tu biar dia lah. Cuma kita fikir cara lain. Macam mana tak bagi dia sondoi. Tapi sampai ke peringkat lah kali kena pergi bercakap. Kena pergi bercakap. Pergi bersembang. Duduk sembang seorang-seorang. Sampai ke peringkat macam tu. Bubuh habis dia sondoi. Dah kali, minta maaf lah babi. Buat macam mana, terpaksa panggil babi. Nama apa babi? Nak kata apa lagi? Itulah. Babi kalau kata nak sondoi pun sekadarnya sudahlah. Jangan dia buat banyak sangat. Aku nak cari makan juga. Hampa makan tapi taruh sama dekat aku. Aku pun nak makan juga. Sampai ke peringkat macam tu. Barulah keadaan okey. Nah, abang kata buat baik juga dengan makhluk Allah yang lain. Jangan duk puasa kata, ni hak aku. Ni bahagian aku, ni kebun aku. Ni tanah aku ni. Aku nak kena buat. Padahal kita ni ambil dapat dengan cara waris ya pun. Tok Wan kita ambil dulu buat batu peringan, kita pun dapat. Tiba-tiba kita nak main buat act dengan orang yang, dengan penghuni asal kepada tanah tadi. Ni lah binatang-binatang ni lah. Habis halau dia bubuh racun, bagi mati bubuh jerat. Pasang hak nu, pasang hak ni, habis semua. Padahal bukan banyak mana pun. Dia makan tak banyak mana pun. Kita yang lebih sangat pula. Tak sepatutnya. Kalau kata yang hilang tu niat kata sedekah. Kalau pokok yang mati tadi niat kata sedekah. Buah yang kita duk im lama dah. Ni dekat nama masak ni boleh lah. Terutamanya orang duk jual apa? Buah apa? Allahumma salli alaihi. Buah apa tu? Pelih apa? Harum manis. Harum manis. Bubuh je. Ada yang sampai tak tidur. Malam tu jaga pasang solat. Dekat bulan 5 mula. Dia kata, bubuh bungkus elok siap tulis tarikh. Bungkus duk tengok jadi akhir. Bungkus cantik je. Main tekat nak petik. Tengok tinggal kelonsong je. Buah tak ada dah. Orang sapu. Ada je ni tu.
Ni siapa jadi macam ni? Allah Allah, habab pencuri ni pencuri lah. Kita tak boleh nak elak lah. Tapi dalam masa yang sama, jangan kita lupa bayar sedekah. Jangan lupa bayar zakat. Pernah ditanya pada Dr. Mustafa Bura, ulama Syria, yang tulis kitab fiqh manaji masa dia mai ke Kedah. Atau Milan, lupa dah. Kami tanyalah, Syekh macam mana ni? Harum manis kena bayar zakat? Kata bayar zakat. Kena bayar zakat. Pasal mahal. Harum manis sekilo dapatlah 3 biji ataupun 2 biji. Buah besar. Lepas tu harga dia pula sekilo berapa? Mahal lah, mahal. 60. 60. Apa sekilo 60. Kalau kata 2 biji tu sebiji 30. Allah, sebiji 30. Sebiji 30, 2 biji 60. Mahal sungguh, macam mana ni? Patut dah bayar zakat. Dia kata sepatutnya kalau kata macam ni, kalau kata memang harga dia macam tu, kena bayar zakat. Kena bayar zakat, terutama zakat yang orang duduk di sekeliling tu. Kita keluar zakat bagi kepada orang yang sekeliling tu, mereka pun akan rasa terbela. Oh, kau tanam tak jadi, dia ni tanam menjadi, dapat hasil banyak. Dia ingat juga dekat jiran-jiran ni, orang duduk tengok, dapat jugalah. Lagi cantik lah, dia ambil buah tu bagi. Bagi buah, bukan bagi duit, bagi buah. Sementara nak pasarkan keluar ni, ambil lah, jiran-jiran kira apa, ambil je. Tak apa, dia jual-jual lah, ni makan-makan. InsyaAllah berkat. Dan anda tengok sendiri, orang yang pernah duk jual durian, jual Musang King, dia jual juga D24, kemudian ada hak isi es krim apa semua tu. Tentulah, kalau pergi beli dekat dia, di baling, ni cerita orang baling. Kalau kata pergi beli dekat dia tu, pagi-pagi lah sebelum dia buat pergi ke kedai. Ni di rumah dia, main nak beli di rumah dia, dia jabu makan sambil sengkak perut. Makan tu, makan. Ni buah ni, buka makan. Dah makan kenyang habis semua. Nak beli berapa biji, nak tanya berapa biji. Makan kenyang dah. Kita makan kenyang dah. Baru dia tanya nak beli berapa biji. Nak berapa biji. Baru dia jual. Dia bagi makan dulu. Ikut tu makan lebih dari pula. Tu buat keluar sedap-sedap tu. Kalau takat kata Musang King tu, dia bagi duri tak. Dia bagi macam tu ya. Kalau di rumah dia lah. Dia bagi-bagi. Dah mula kelas bubuh dalam harga. Buat pergi ke tempat jualan. Lain lah harga dia. Guna harga pasaran lah. Di sini pun dah beli-beli ni harga berapa memang mahal lah. Musang King apa semua ni mahal lah. Dah jual-jual tu sedekah lagi pula. Ni ambil sedekah beli makan. Orang yang nega macam ni insya-Allah berkat. Tengok buah dia, Masya Allah. Satu musim tu boleh cover takat 2 tahun macam tu lah. Boleh makan. Satu musim je. Bila duk tanya bersembang dengan dia. Berkat. Orang main cari pula. Malah orang berterima kasih. Nak balik ke Terengganu, nak balik ke Kelantan. Singgah dulu pula. Bid satu bonet. Satu kena booking lah. Orang queue ni. Orang duk minta ni. Jual-jual ke. Tapi banyak jual dia rumah lagi pula. Kerana apa? Boleh bagi makan free. Dia boleh macam tu. InsyaAllah berkat. Bila kata berniaga macam ni. Hasil daripada tanaman. Niat yang asal tanam ni untuk nak bagi benda hidup makan. Manusia makan, binatang makan. Jangan duk kira. Ni takat tupai nak makan sebiji 2. Biar pergi lah. Ni siap ambil senapan tembak lagi pula. Lain lah kalau kata dia pedengki. Itu lain cerita lah. Tapi ni kalau kata sekadar kata nak makan, ambil lah. Nak makan kah? Tak tahu mana pun nak makan. Habis dia kenyang tu, dia tak makan lah. Sikit saja dia nak makan. Yang penting jangan kita kedekut. Apa yang dicuri daripada tanaman itu menjadi sedekah baginya. Dan jika seorang mengurangi tanaman itu, menjadi sedekah baginya. Maksudnya ambil jugalah. Ambil kerak pangkah, pergi tanam ke tempat lain. Walaupun kurang daripada pokok tadi, tetap juga menjadi sedekah kepada kita. Allahu Akbar. Banyak benda-benda baik yang kita nak boleh buat ni. Orang nak main minta pokok, ambil je. Ambil je. Kalau kata nak angkat semua, tu payah jugalah. Ambil lah buat tu. Kita buat tu pula, bagi pula. Sedekah pula, bagi galakkan orang lain tanam pula. InsyaAllah, tanaman yang ada ni, hak mana masih berbaki tu, akan jadi berkat. Menurut riwayat Jabir juga, tidaklah seorang Muslim menanam akan suatu tanaman, kemudian dimakan oleh manusia lain, atau binatang, atau burung, melainkan semua yang menjadi sedekah baginya, sehingga hari kiamat. Tu bila mana tanam pokok yang tumbuh tadi, berterusan dapat kepada kita. Saya kan dalam dalil Falihin dia menyebutkan di antara perkara-perkara amalan-amalan yang berterusan. Walaupun kita mati, tapi benda ni akan dapat kepada kita selain daripada 3 yang disebutkan dalam hadis. Iza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min 3. Apabila mati seorang anak Adam, terputus segala amalannya kecuali 3. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh yang sentiasa mendoakannya. Itu hadis yang kita dah dengar. Ada lagi 3 lagi pula. Pokok yang kita tanam, ladang yang kita usahakan, dan juga tempat-tempat kebajikan yang kita buat.
Benda ni bila mana kita asaskan, berterusan dapat kat kita walaupun kita dah mati. Disebut ar-ribat. Tiga, az-zara', al-hasad dan juga ar-ribat. Selain daripada tiga yang disebutkan dalam hadis tadi, juga tiga perkara yang lain. Bila mana kita tanam tanaman, ladang yang kita buka, kemudian tempat-tempat kebajikan yang kita buat akan berterusan dapat kepada kita walaupun kita dah mati. Jadi nak abang kata, benda yang kita tanam ni tak sia-sia. Benda ni berterusan dapat kita walaupun kita dah mati. Sedangkan dalam hadis yang lain juga menyebutkan, walaupun kamu dengar buruh yang gementar, keadaan huru-hara, kiamat nak berlaku dah ni, selagi mana kita ada peluang untuk kita tanam je. Boleh lempak sikit biji benih. Ni adalah cabai kering, ada biji. Lempak mudah-mudahan tumbuh. Ni kalau nak kiamat dah ni. Dekat nak kiamat dah. Kita lempak api. Niat kata nak tumbuh buat bagi pokok, bagi manfaat kepada manusia selepas ni. Dah kiamat tak ada dah. Habis dah semua hancur dah. Walaupun nak berlaku kiamat sekalipun, kalau kita mampu untuk menanam tumbuh-tumbuhan, buatlah. Kerana perkara tersebut akan mendatangkan kebaikan kepada kita. Azan dulu. Azan dulu. Azan dulu sekejap kita habis sikit lagi daripada hadis ini insyaAllah. Allahu Akbar, Allah. Allahu Akbar, Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha. Asyhadu an la ilaha. La haula wala quwwata illa la haula wala quwwata la haula wala la haula wala. Allahu Akbar, Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa rafi'ah wa ba'ath Allahumma al-maqam al-mahmud allazi wa'adta innaka la tukhlifu al-mi'ad. Allahumma rzuqna ziyaratahu wa syafa'atahu ya rabbal alamin. Wa fi riwayatin lahu la yaghrisu muslimun gharsan wa la yazra'u zar'an fayakula minhu insanun wa la dabatun wa la syai'un illa kanat lahu sadaqah. Wa rawayahu jami'an min riwayati Anas radhiyallahu anhu. Menurut riwayat Jabir juga, di dalam riwayat yang lain disebutkan, tidaklah seorang muslim itu menanam akan suatu pokok besar. Tadi dia tanam pokok yang ada buah, tapi yang ni termasuk juga riwayat yang lain dia mengatakan tanam pokok besar. Pokok besar yang tak ada buah. Maksudnya hanya sekadar kata berlindung, kemudian sekadar kata untuk berteduh sahaja. Tanam pokok ni pun ada kelebihan dia. Dan tidak pula ia menanam suatu tumbuh-tumbuhan kecil, kemudian dimakan oleh manusia lain, atau binatang, atau sesuatu yang lain, melainkan semua itu menjadi sedekah baginya. Pokok-pokok yang kecil, pokok sayung, ataupun buah-buahan yang kecil-kecil ni, pokok betik, serai sekali pun manusia makan. Binatang nak rasa, tak ada kot makan serai. Tapi manusia makan. Boleh. Tanam je. Yang penting kalau kata benda tu memberi manfaat, tanamlah. Dan kita tengok di Madinah. Di Madinah banyak pokok-pokok yang daripada Malaysia ni. Banyak pokok Malaysia. Pokok selasih, pokok kemangi. Dia ambil buat teh. Serai pun ada kat, tapi dia buat teh.
Tapi serai payah hidup sikit lah di sana. Tapi pokok bambu, pokok bunga retah ada jumpa di Madinah. Kalau di Mekah tu, pokok bambu banyak di Arafah. Dulu ni kawasan tu kering kontang. Tanah batu je, gurun Sahara. Tapi tengok sekarang ni menghijau. Juga ada kebaikan dia. Kita tanam tu pun ada kebaikannya. Di sini nak bagi tahu kata, pokok yang tak ada buah pun kalau kita tanam, habuan orang berteduh, habuan orang boleh singgah, maka ada manfaat, ada kelebihan, dikira sebagai sedekah kepada kita. Jadi hadis ni nak beri rangsangan kepada kita, kalau kata kita boleh tanam je. Tanam je, nak hidup tak hidup tu nombor 2. Anda ingatlah ada seorang abang bila pergi duduk di Padang Cina, rumah macam rumah kampung lah. Duduk di rumah kampung dulu, rumah taman. Ada tanah ayah tinggal, kita pun duduk di situ. Adalah abang ni bagi pokok-pokok. Dia kata, Ustaz tanam je Ustaz. Ustaz tanam je. Nak hidup tak hidup tu nombor 2. Yang penting kita tanam. Kalau kata naik elok, rezeki kita. Kalau tak naik, buat macam mana? Itu Allah Ta'ala tak takdirkan untuk kita. Yang penting kita tanam. Dan dia pun memang amalkan macam tu. Banyak pokok belakang rumah dia tu. Rumah sempit. Rumah dia kira kawasan bandar ke lah. Rumah sempit. Tapi dia tanam semua. Tanam merata. Kita pun pergi tengok, bang duk tanam pokok ni, tak risau kau ulang ke apa kan? Tak ada apa. Ni tengah kot ni tak ada ni. Kita pun ulang pun bukan dia nak main buat tanah ikut dan dia. Dia pun cari tempat dia. Yang penting kita tanam. Banyak pokok-pokok ni dia cerita, ni pokok ni buat macam ni. Ni pokok ni jadi ubat. Ni pokok herba. Ni pokok sirih. Macam-macam lah pokok. Ruang yang kecil tu dia gunakan untuk tanam pokok-pokok. Kita pun sepatutnya macam tu lah. Carilah ruang. Kalau lagi boleh tanam. Kalau kata beli kangkung, ada hak di bawah tu, lempak pergilah ke belakang tu. Kalau kata tak mengotorkan, tak jadi semak, tak jadi serabut, tanamlah ke belakang-belakang rumah. Niat kata, kalau kata aku tak makan pun, adalah binatang-binatang lain yang makan. Burung main makan kah. Silakan ulat sekali pun boleh duk makan. Sebagai sedekah kepada dia. Dapat pahala daripada perbuatan kita tadi. Daripada Bukhari dan Muslim, daripada riwayat Anas radhiyallahu anhu. Jadi, selesai dah. Pengajaran hadis tu, bila baca balik sebenarnya pengajaran hadis ni untuk hadis yang selepas tu. Hadis yang menceritakan berkenaan dengan buat rumah tu yang jauh sikit daripada masjid, habuan banyak langkah. Bila ni tak banyak langkah lah, naik motor, naik kereta tak banyak langkah. Tapi zaman Nabi dulu, ada sebahagian sahabat yang nak buat rumah tu dekat dengan masjid. Nabi kata, "Sa'lu, tak apa, duduk jauh sikit pun tak apa. Yang penting banyak langkah." InsyaAllah. Hadis tu kita akan baca dalam pertemuan yang depan. Jadi 2 hadis yang kita dapat pada malam ni. Yang pertama sekali, selagi mana kita boleh buat amal kebajikan, buatlah. Walaupun simple, walaupun hanya sekadar kata bertemu dengan sahabat dalam keadaan senyum. Senyum ni sekarang banyak sedekah. Dikira banyak kebaikan yang kita buat. Ramah. Bila ramah pun banyak kelebihan yang kita dapat. Itu pun sebahagian daripada perkara memasukkan kegembiraan kepada orang lain. Bantu orang lain. Tolong buat terjemah ya. Buat terjemah pengalaman Ana lah baru ni. Pergi umrah bulan lepas. Kita ada nak buat tawaf wada'. Bila nak buat tawaf wada' ni, nak kena buat cepat sikit lah. Kita dah lah tak boleh nak turun pergi dekat tepi Kaabah tu sebab nak kena pakai, mereka kata kena pakai kain ihram lah apa. Jadi duk berasa menipu pula. Nak tawaf di tingkat 1 ni, berjalan jauh. Lagi tu kita nak urus jemaah apa lagi. Naiklah di tingkat atas, naik skuter. Bila nak naik skuter ni, PP tu ada satu jemaah lebih kurang dalam 20 orang. 20 orang, mereka ni tak kerti cakap Arab. Mereka tak kerti cakap Arab. Duk tolak aku ni. Adalah seorang lagi tu. Saya duk rasa dia ketua kot. Tapi bukan mutawif. Dia bukan mutawif. Duk ni macam mana duk jadi ayam itik cakap dengan Arab tu. Arab tu cakap kau ni, dia pun cakap kau ni. Dia keluar bahasa Melayu. Arab tu tak faham. Lepas tu kita pun PP ni nak main zuhur ni. Memang lepas zuhur nak bergerak pergi ke Madinah daripada Mekah. Kita pun tanya, siapa ada apa ni? Ni saya nak ambil ni skuter hak 2 orang ni. Hak 2 orang ni nak ambil 4. Hak seorang-seorang 2. Nak ambil 4 dengan 2. 6 biji semua. Tak tahu nak cakap macam mana ni. Tak pun tak apa. Okey, kumpul duit. Hak yang satu ni harga RM57. Kalau hak 2 orang 114. Himpun duit apa semua. Berapa? Ni tulis kertas apa semua. Cerita kat Arab ni. Ni depan ni nak 4 skuter. 4 skuter yang untuk 2 orang, 2 skuter untuk yang seorang-seorang. Ni buat macam mana? Dia kata, tahkil Arabi ya Allah. Sanah. Dia kata, hang boleh cakap Arab tak apa, hang duduk sini, hang tolong aku Ustaz. Kita pun tak apa. Okey, mau main duit apa semua, kumpul duit apa semua. Okey, seorang saja masuk. Dia pun abang tu seorang saja masuk dalam tu, depa tak mau serabut. Seorang je masuk. Orang tu masuk, okey, bayar untuk 4 skuter, 2 orang. Kemudian 2 skuter lagi seorang-seorang.
Ya, lepas tu bila dah selesai mereka pun jalan, dia abang kata hang tolong ajak mereka Ustaz. Kita duduk sini, pulah tu baru jalan. Mereka di sana tarik brek. Tarik belah sini pergi depan, tarik kau ni dia pergi ke belakang. Lain sikit. Dia kata ajak mereka Ustaz. Aku duduk terang ni mereka tak faham. Memang bahasa Arab mana mereka nak kata cakap. Kita pun ceritalah, tarik ke sini pergi ke depan, tarik belah kiri ni dia pergi ke belakang. Jadi tengok, jangan duduk langgar orang, tengok macam mana. Mereka pun bawa habis P6 biji apa semua tu. Kita pun nak bayar. Lala anta majanan. Hang free. Tak apa, ambil free. Kiranya apa kita tolong ni je. Kita ada fikir. Bukan kita ada duit. Nak bayar. Kita nak bayar. Memang kita pun standby dah nak bayar. 57 rial. Anta majanan. Hang free. Anta menduk. Hang ni jadi apa? Jadi wakil mereka. Tak apa. Ambil free je. Boleh naik free. Duduk tengok Allahu Akbar. Kongsilah dengan jemaah waktu tu. Kita buat baik ni. Jangan duduk tunggu nak dapat benda apa. Buat baik ni lillahi ta'ala. Pengalaman saya tadi. Nak tawaf patutnya 57 rial kena bayar. Memang kita standby lah. Kita dapat free lah. Kisahnya apa? Tolong selesaikan orang nak beli skuter. Nak bayar upah skuter tu. Tolong kat tu je. Sekupang pun dia tak ambil. 1 rial pun dia tak ambil. Ini kebaikan yang kita dapat. Jadi jangan duk berasa kata, aku buat baik ni benda apa aku nak dapat. Keuntungan apa aku dapat. Buat benda baik, insyaAllah Allah Ta'ala akan bagilah ganti sesuatu kepada kita. Jangan duk tunggu nak dapat habuan. Dan yang keduanya, buat baik ini juga dengan cara ramah. Walaupun tak tahulah kita ni memang mudah tengok orang. Sembang kalau ada orang susah aja, tanyalah benda apa yang boleh saya bantu. Takat mana kita boleh tolong, kita tolong. Tegur macam tu saja. Dia abang kata tolong Ustaz. Nak booking, nak ambil 6 biji skuter ni. Kita tolong kat tu je. Dapat 57 rial, asalnya nak kena bayar, boleh masuk dalam poket, boleh makan aiskrim. Jadi dapatlah kebaikan tadi. Jadi boleh buat kebaikan, jangan tunggu apa yang kita nak dapat, jangan duk tunggu benda sesuatu imbuhan yang kita nak kena dapat. Buat je kebaikan, insya-Allah Allah Taala akan beri kebaikan ataupun Allah akan tolong kepada kita semua insya-Allah. Dan yang keduanya, hadis yang memberi rangsangan kepada kita supaya tanamlah tanaman. Balik ni bolehlah duk cari pasu ke apa, duk saja. Selain daripada kita menghijaukan bumi, juga kesihatan pada tubuh badan kita. Duk pergi makan kuih petang-petang turun keluar peluh. InsyaAllah manfaat untuk diri kita. Keluar peluh tu ada kesihatan untuk diri kita. Jadi cubalah usaha, tanamlah sekadar mana yang kita boleh. Nak hidup, nak mati tu nombor 2. Saya ni dia kata tangan panas. Ada jenis tu. Saya ni tangan panas, tanam apa memang tak jadi. Bukan orang lain, kita sendirilah. Saya dulu mula-mula tanam, tak jadi ya. Tanam, orang kata pokok puding tu. Pokok puding tu pi cantah pacak je hidup. Kita buat macam tu tak hidup. Ni orang kata tangan panas. Wallahualam nak kena seluk dengan ayak luit. Tak tahulah macam mana. Tangan panas. Tapi kita naknya bukan tangan panas, tangan sejuk pada. Yang pentingnya cara bagi betul. Cara bagi betul. Bila dah tanam, rajin-rajinlah juri. Pokok tu dia nakkan ayak. Ni kita tanam tak juri. Tak jadi. Jadi tanam tu sambil juri ayak. Tanam pula musim hujan. InsyaAllah hidup. Tu bila duk try tanam. Serai tu pun hak yang babi tu pun tak main sondoi pun. Tapi tak mau nak hidup dululah. Tak mau hidup sebab tanam masa kemarau. Tanam masa hujan. Tengok gemuk-gemuk belakang. Jadi cara tu pun kita kena tahu juga. Tapi tak apalah hak cara tu nombor 2. Yang penting kita niat dulu tanam. Habuan aku nak menghijaukan bumi, nak bagi manfaat. Kalau manusia tak boleh makan, paling-paling kurang ulat-ulat ataupun burung-burung akan makan daripada pokok-pokok tadi. Tumbuhan-tumbuhan tadi insya-Allah. Jadi sekarang itu sahaja yang boleh nak kongsi bersama pada malam ini. Mudah-mudahan apa yang kita dengar, apa yang kita baca memberi manfaat pada kita semua. Mohon maaf salah kata tersilap bahasa. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma astur 'uyubana wa 'uyuba mu'allimina 'anna. ولا تذهب بركة علومهم عنا يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.